Hari ini, 7 Januari, Rhapsody Reality. Pastor Chris berkongsikan satu mesej yang bertajuk Yesus, penjelmaan ketuhanan yang lengkap. Haleluya. Ayat pembukaan kita dari Kolose 1, ayat 15 hingga 16. Dia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kerana di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di syurga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Puji Tuhan. Sungguh hebat dan berinspirasi perkara ini. Kristus Yesus adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan. Haleluya. Perkataan gambar dalam bahasa Yunani adalah eikon, yang diterjemahkan sebagai ikon dalam bahasa Inggris. Fikirkan pasal komputer atau satu peranti mudah alih sebagai contoh. Kamu tidak boleh melihat aplikasi dalam sistem itu, namun kamu melihat ikon, yaitu satu simbol yang mudah difahami, yang membantu kamu untuk mengendalikan sistem komputer itu ataupun sistem peranti mudah alih apabila kamu menekan di atasnya. Kolose 1 ayat 15 memberitahu kita bahawa Yesus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, lebih utama dari segala yang diciptakan. Puji Tuhan. Itu berarti Dia adalah gambaran luar Tuhan yang tidak kelihatan. Melihat Yesus adalah seperti melihat Tuhan. Haleluya. Dalam Yohanes 14, ayat 8 hingga 9, berfirman, apabila Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, supaya kami puas. Yesus menjawab, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Yesus adalah gambaran yang sempurna dan replika ketuhanan. Dia adalah gambar dari diri Bapa sendiri. Bapa bersukacita melantiknya menjadi waris atas segala perkara termasuk tahtanya. Puji Tuhan. Alkitab berfirman, yang ia berkenan di hati Bapa bahawa di dalamnya, yaitu Yesus, terdapat segala kepenuhan Tuhan. Inilah firman dari Kolose 1 ayat 19. Kemudian, Kolose 2 ayat 9 memberitahu kita yang segala kepenuhan Tuhan terdapat di dalamnya, yaitu Yesus. Haleluya. Jadi, jika kamu telah melihat Yesus, kamu telah melihat Bapa. Maha mulia Tuhan. Dia berfirman dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa-Ku adalah satu. Puji Tuhan. Apabila dia berkata demikian, orang Yahudi yang tidak mengetahui siapa dirinya berkata bahawa dia menghujat Tuhan
dan mereka cuba melempar batu kepadanya sehingga mati. Firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 31 hingga 33 berfirman, kemudian orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Maka jawab Yesus kepada mereka, banyak perbuatan baik sudah aku lakukan dengan kuasa Bapa-Ku. Perbuatan manakah yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Lalu jawab orang Yahudi kepadanya, kami mau melempari engkau bukan kerana perbuatanmu yang baik, tetapi kerana engkau menghujat Tuhan dan kerana engkau menjadikan dirimu Tuhan. Mereka memahami apa implikasi dari kata-katanya. Yesus adalah satu dengan Bapa. Dia adalah penjelmaan ketuhanan yang lengkap. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kehidupanmu dari sifat kebenaranmu yang telah diberikan ke dalam roh aku. Ini memberikan aku keupayaan untuk berfikir, bertindak, dan hidup sebagai cahaya kemuliaan-Mu dan wakil-Mu yang sempurna. Kerana seperti diri Yesus, begitu juga dengan diri aku. Aku telah dimasukkan ke dalam sejenis kehidupan yang sama. Aku mempunyai wataknya dan intipati ketuhanan yang sama, kerana aku telah menjadi satu dengannya. Haleluya. Untuk kajian yang selanjutnya, sila baca dari Efesus 5 ayat 1 dari kitab versi Amplified dan 1 Yohanes 4 ayat 17. Tuhan berkati saudara-saudari sekalian.